Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kiramil Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار، عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, marilah sama-sama kita memperpanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita nikmat kesihatan, nikmat kelapangan waktu, nikmat taufik dan juga nikmat hidayat. Seringkali pada permulaan belajar, saya akan seringkali meminta kita sebagai para jemaah, sebagai seorang Islam, sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah saya sebutkan tadi, kerana nikmat-nikmat ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pilih siapa yang Allah hendak. Allah berikan kepada kita nikmat kesihatan, Allah berikan kepada kita nikmat keimanan, kerana Allah hendak kita mendapatkan kesihatan, kerana Allah nak kita mendapatkan nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sering kali pada awal pembelajaran, saya sering kali memulakan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mana kita yang mendengar, agar mana saya yang bercakap sendiri tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat itu tidak dapat kita hitung. Subhanallah. Dan sekarang ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat tersebut. Kita masih lagi dapat nikmat duduk atas kerusi, dapat lagi nikmat tengok TV, dapat nikmat kesihatan, nikmat mendengar, nikmat melihat. Subhanallah. Ini semua adalah nikmat-nikmat yang tak terhitung, tidak ada harganya. Subhanallah. Dan Allah pilih kita untuk berikan nikmat-nikmat ini. Subhanallah. Jadi mestilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dengan kesyukuran kita itu Allah Subhanahu wa taala kekalkan nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat tersebut, Allah sampaikan juga kepada ahli keluarga kita, pada jiran tetangga kita dan sekalian kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita dan juga memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, khusus daripada pelajaran sirah nabawiyah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung dalam pelajaran sirah nabawiyah, di mana pada minggu yang lalu kita menyentuh tentang perkara-perkara yang aneh yang berlaku terhadap baginda Nabi SAW sebelum baginda diangkat menjadi Rasul.
Dan di antaranya adalah seperti batu dan pokok yang memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ini sedia maklum bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang terhebat. Jadi bermakna keganjilan-keganjilan yang kita dengar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Nabi ini bukanlah satu perkara yang asing pada kita. Tapi kita bawakan juga supaya ia memantapkan iman kita. Kita benar-benar meyakini bahawa Nabi SAW itu bukanlah manusia biasa. Bahkan Nabi itu bukan manusia biasa semenjak sebelum Nabi lahir lagi. Nabi itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Bukan macam manusia biasa. Bukanlah maknanya Nabi jadi rasul baru dan Nabi jadi luar biasa. Tidak. Keadaan Nabi SAW memang sedia luar biasa. Daripada sebelum Nabi dijadikan sampai Nabi wafat, sampai bila-bila sekalipun. Jadi itulah tujuan kita tekankan kenapa perlu kita mendengarkan sebahagian daripada cerita-cerita hadis-hadis berkenaan dengan bagaimana batu dan pokok memberi salam kepada baginda Nabi SAW apabila hampir waktu Nabi diangkat menjadi Rasul. Baik, jadi kita beralih kepada tajuk yang baru tentang Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Baik, tajuk ini, apa yang nak kita dengarkan, ini bukanlah peristiwa wahyu pertama turun. Itu nanti kita akan lalu insya-Allah. Tapi yang kita nak dengarkan ini adalah tentang berkenaan tentang pelantikan Nabi sebagai Rasul. Dari sudut umurnya, dari sudut hadisnya dan sebagainya. Baik. Ini diambil daripada kitab Sirah Al-Halabiyah. Adalah baginda Nabi SAW diangkat menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Mengikut pendapat yang masyhur di kalangan ulama sirah. Apa yang kita kena tahu adalah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul ketika baginda berumur 40 tahun. Mengikut riwayat yang masyhur. Kerana ada yang mengatakan Nabi diangkat ketika berumur 41 tahun. Ada yang mengatakan 42. Ada yang mengatakan 43. Subhanallah. Tapi Nabi SAW diangkat menjadi Rasul pada ketika Nabi berumur 40 tahun. 40 tahun lebih kurang 40 tahun 6 bulan. Kerana Nabi SAW birthday Nabi 12 Rabiul Awal. Ikut riwayat yang masyhur, Nabi mendapat wahyu pertama itu malam 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Jadi bila mana Nabi SAW diangkat menjadi Rasul pada malam 17 Ramadan yang kita panggil Nuzulul Quran, bermakna Nabi, kalau bulan Rabiul Awal dalam kalender Islam itu bulannya bulan 3. Bulan Ramadan dalam kalender Islam bulannya bulan yang ke-9. 9 tolak 3, 6. Jadi Nabi SAW pada ketika itu berumur 40 tahun 6 bulan. 40 tahun 6 bulan 5 hari. Macam mana pula boleh jadi 5 hari Ustaz? Pasal Nabi SAW 12 Rabiul Awal. Wahyu pertama 17. 17 tolak 2, 5. Jadi umur genap, umur yang tepat 40 tahun 6 bulan 5 hari. Subhanallah. Jadi ini yang tepatnya lah. Tapi kalau secara general, Nabi SAW diangkat menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Baik. Baginda diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam dan untuk semua manusia. Nabi SAW diutus sebagai Rasul. Bukan saja Nabi itu diutus hanya untuk kaum Arab sahaja. Nabi bukan diutus untuk orang Arab saja. Dalam Al-Quran Allah kata, "Inni Rasulullah ilaikum jami'a." Aku ini adalah pesuruh Allah untuk manusia semuanya. Subhanallah. Untuk semuanya. Manusia semuanya. Nabi bukan untuk orang Arab sahaja. Nabi untuk sekalian manusia. Apa bangsa tak kira, Nabi diutuskan untuk semua jenis bangsa manusia. Subhanallah. Nanti kita akan terangkan lagi secara detail berkenaan dengan semua manusia ni macam mana dia punya maksud. Kemudian,
Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul ketika berumur 40 tahun. Ini kita bawakan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul ketika berumur 40 tahun. Ketika berumur 40 tahun. Baik. Ada pun hadis yang mengatakan tidak ada Nabi melainkan diangkat menjadi Nabi ketika berumur 40 tahun, maka hadis ini tidak mempunyai sandarannya seperti mana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar, aku tidak menjumpainya. Mungkin kita pernah dengar juga. Mungkin kita pernah dengar, mungkin kita tak pernah dengar. Apa dia? Ada hadis dikatakan bahawa tidak ada Nabi melainkan semuanya itu diangkat menjadi Rasul atau diangkat menjadi Nabi ketika berumur 40 tahun. Maka dalam kitab Sirah Al-Halabiyah mengatakan hadis ini tidak ada sandarannya. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan aku tidak menjumpainya. Subhanallah. Baik, ini apa yang diutarakan oleh para ulama'. Apa yang diberitahu oleh para ulama', mereka mengatakan kami tidak menjumpainya. Tidak ada sandarannya. Baik, macam mana pula mereka boleh come to conclusion whereby hadis ini tidak ada sandarannya, dan mungkin juga boleh diertikan sebagai hadis ini hadis yang hadis rekaan. Hadis rekaan. Baik. Kita lihat kepada dia punya penerangan berkenaan dengan hadis ini. Zahir lafaz hadis ini ada bertentangan kerana ada beberapa para Nabi dan Rasul mereka diangkat sebelum 40 tahun dan lebih daripada umur 40 tahun. Yang pertama adalah daripada segi zahir lafaz hadis tersebut. Daripada zahir lafaz hadis itu menunjukkan hadis ini ada bertentangan dengan realiti sebahagian para Nabi dan Rasul. Kerana apa? Ada beberapa para Nabi dan juga para Rasul, mereka itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul sebelum umur 40 tahun. Dan ada di antara mereka yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul setelah umur 40 tahun. Baik. Ini kalau nak mengikut secara apa yang dikatakan oleh ulama tadi, bahawa tidak ada sandarannya dan juga tidak aku menjumpainya. Bermakna tidak aku jumpa dia punya hadis, kat mana dia punya source dan sebagainya. Baik. Kalau kita nak kata let's say lah hadisnya betul, adalah hadisnya, maka mungkin maksud daripada hadis itu adalah kebanyakan para Nabi dan Rasul itu diangkat menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Ini betul. Memang kebanyakan para Nabi dan Rasul itu diangkat menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Kebanyakan para Nabi dan Rasul begitulah keadaan mereka. Subhanallah. Baik, apa Nabi-Nabi yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul sebelum 40 tahun? Di antaranya adalah seperti Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam, baginda diangkat menjadi Rasul ketika berumur 30 tahun. Baginda diangkat menjadi Rasul ketika berumur 30 tahun. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk berdakwah kepada manusia yang dari golongan Bani Israel, sambil menunjukkan beberapa mukjizat kepada mereka. Bila Nabi Isa alaihissalam berumur 30 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala angkat baginda menjadi Rasul. Dan Nabi Isa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel, dengan disertakan bersamanya beberapa mukjizat. Subhanallah. Dan disertakan kepadanya beberapa mukjizat. Jadi asal usul dakwahnya Nabi Isa alaihissalam itu adalah kepada kaum Bani Israel. Siapa tu kaum Bani Israel? Kaum Yahudi. Jadi atas Nabi Isa pun sebenarnya untuk Yahudi. Kristian tu belakang lagi. Even nama Kristian tu pun itulah diubah. Daripada Nasrani pergi Kristian. Macam mana menjadi Kristian?
Macam mana boleh ada Christ pula kat situ? Tak ada kena-mengena dengan Nabi Isa AS punya nama pun. Tempat Nabi Isa pun tak ada kena-mengena. Subhanallah. Baik. Yang kita panggil, hantar kita punya pokok Christmas tu. Panggil pokok Christmas. Nabi Isa AS dekat mana? Nabi Isa dekat Baitul Maqdis, dekat Palestin. Mana ada kat negeri diorang, kat negeri mereka tu, ada itu pokok Christmas yang kita panggil pokok Christmas tu. Contohlah, saya kasih contoh. Contoh Nabi Isa, kalau contohlah kita beranak dekat Singapura. Beranak dekat Singapura, ni kasih contoh ni, tiba-tiba orang kenang kita dengan meletakkan pokok Christmas. Pasal kita lahir di bawah pokok Christmas. Orang pun akan 50-50. Mana ada pokok Christmas dekat Singapura? Sama juga dekat negeri mereka. Lagi negeri Arab, ada pula pokok Christmas kat situ. Subhanallah. Jadi dekat sini nampak mereka punya perubahan. Mereka merubah-rubah. Apa yang mereka selesa, mereka rasa sedap, mereka ubah. Dan mereka tak kaji. Sebab tu kita bila belajar sirah Nabi SAW, maka ia memandu kita daripada tersesat jalan. Kita tahu the reality apa yang berlaku sebelum apa yang orang-orang di luar sana merubah-rubah sejarah hidup baginda Nabi SAW. Subhanallah. Baik. Jadi Nabi Isa AS diangkat menjadi Rasul ketika berumur 30 tahun. Dan diberikan bersama baginda beberapa mukjizat-mukjizat. Seperti menghidupkan orang yang telah mati. Subhanallah. Menghidupkan orang yang telah mati ini adalah dengan izin Allah. Itu adalah perbuatan, itu adalah kuasa Allah. Dan itu yang diberikan mukjizat itu kepada Nabi Isa AS sebagai atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengikut catatan sejarah para Nabi dan Rasul adalah Nabi Isa AS hanya pernah menghidupkan 4 orang sahaja. Tak perlulah untuk kita ceritakan tiap-tiap cerita daripada 4 orang tersebut. Tapi dalam kitab Sirah Al-Halabiyah, dia ada ceritakan 4 orang tu apa dia punya cerita di sebalik 4 orang tu. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Ada nama-namanya semua, subhanallah. Kita lihat bagaimana kesungguhan para ulama terdahulu. Mereka punya kesungguhan dalam menuntut ilmu, dalam mengkaji ilmu, dalam berkongsi ilmu. Subhanallah. Kita hanya tinggal baca, tinggal suap je. Dan suap pun kita rewel pula. Ini boleh ambil ke? Ini boleh percaya ke? Yang kata tu Imam Syafi'i, yang kata tu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita boleh percaya ke? Kalau Imam Nawawi tak boleh percaya, cakap siapa lagi nak percaya? Ustaz, kita tak boleh percaya Imam Nawawi. Imam Nawawi pun manusia buat silap, betul. Kalau kita nak compare Imam Nawawi punya silap dengan ustaz zaman kita, agak-agak siapa yang lebih tersilap? Obviously, terang macam hari. Kan, kalau kita boleh percaya ustaz ni, reject ustaz Imam Nawawi, bermakna ada something's not right. Otak kita tu wire putus. Geram aku. Putus tu wire kat dalam. Subhanallah. Baik. Kemudian itu berkenaan dengan Nabi Isa AS. Dan dikatakan sini, dan Nabi Nuh AS diangkat menjadi Rasul ketika berumur 50 tahun. Nabi Nuh AS, yang di mana Allah SWT merakamkan dalam Al-Quran berdakwah 950 tahun. 1000 kecuali 50, bermakna 950 tahun dakwah. Dakwah 950 tahun. Jadi dalam kitab Sirah Al-Halabiyah ni, saya bawa rujukannya kat mana, cek sendiri. Dan kitab Sirah Al-Halabiyah mengatakan bahawa Nabi Nuh AS diangkat menjadi Rasul ketika berumur 50 tahun. Dan ada juga riwayat yang mengatakan bahawa Nabi Nuh AS diangkat menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Baik. Dan juga Nabi Yahya AS ada yang mengatakan baginda diangkat menjadi Rasul sebelum baligh. Dan baginda disembelih 1 tahun setengah sebelum Nabi Isa AS diangkat. Subhanallah. Nabi Yahya AS ada pula riwayat mengatakan
bahawa baginda diangkat menjadi rasul sebelum balik lagi dah diangkat menjadi rasul. Ada yang mengatakan waktu masih baby lagi sudah diangkat menjadi rasul. Nabi dan rasul. Subhanallah. Perselisihan antara para ulama. Jadi nak bilang sini bermakna Nabi Yahya pun diangkat menjadi rasul belum 40 tahun lagi. Dan Nabi Yahya alaihi salam disembelih. Disembelih oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang kaumnya sebelum Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah sebelum Nabi Isa AS diangkat. Subhanallah. Jadi kita nampak sampai Nabi Yahya, bila Nabi Yahya kena wafat pun, syahid pun, ditulis dalam kitab. Subhanallah. Ini namanya perbendaharaan ilmu, khazanah ilmu ni. Mungkin kita tak pernah dengar, mungkin kita jarang dengar atau tak tahu pun. Subhanallah. Jadi bagaimana kitab Sirah Al-Habiyah, sebab tu saya suka nak gunakan kitab Sirah Al-Habiyah sebagai rujukan utama. Di samping kitab Fiqh Sirah karangan Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala, saya punya source tu gunakan kitab Sirah Al-Habiyah kerana bahasanya tu mudah untuk difahami, dan dia mempunyai macam-macam ilmu ada kat dalam. Subhanallah. Very detail lah. Subhanallah. Baik. Kemudian dia kata sini, perbezaan kebangkitan Nabi SAW berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain adalah Nabi diutus untuk semua manusia. Sedangkan para Nabi yang lain diutus hanya untuk umat mereka. Perbezaan Nabi SAW dengan Nabi-Nabi yang lain adalah Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi-Nabi sebelum Rasulullah SAW hanya diutus untuk umat mereka dan manusia yang hidup di zaman mereka sahaja. Untuk itu je. Nabi-Nabi itu hanya diutus untuk umat mereka, orang-orang yang yang Allah perintahkan Nabi-Nabi itu dakwah, dan manusia-manusia yang lain yang hidup di zaman mereka. Dan manusia-manusia yang lain yang hidup di zaman mereka. Subhanallah. Baik. Sedangkan Nabi SAW diutus bukan sahaja untuk umat Nabi, bukan orang yang hidup di zaman Nabi, bukan manusia yang hidup di sekeliling Nabi, bahkan manusia yang hidup pada zaman itu, macam Nabi-Nabi yang terdahulu. Begitu juga manusia-manusia yang datang setelah kewafatan Nabi SAW. Subhanallah. Bermakna Nabi diutus tu, perbezaan Nabi SAW diutus untuk pada umat zaman Nabi dan umat setelah zaman Nabi SAW. Sampai hari kiamat. Bermakna semua yang datang setelah kewafatan Nabi itu semua dikira sebagai umat Nabi SAW. Lepas tu kita tak ada dengar, tak ada, saya bukan umat Nabi SAW pasal saya lahir tahun 1980. Dari 1980 Nabi wafat 14 Nabi wafat pada 10 Hijrah, 11 Hijrah. Sekarang 1442. Maknanya saya bukan umat Nabi, dah lain. Tak. Nabi SAW diutuskan kepada manusia zaman Nabi dan sampai manusia sampai hari kiamat. Ini perbezaannya. Ini perbezaan Nabi SAW dan Nabi-Nabi sebelum baginda. Baik. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Hadis ini ada dalam Bukhari, ada Sahih Muslim pun ada. Hadis ini masyhur. Mungkin kita pernah dengar juga. Cuma hari ini insya-Allah kita akan uraikan sedikit-sedikit. Sedikit mana yang sempat lah. Subhanallah. Aku telah diberikan pada malam ini 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun sebelum aku. Dan aku tidak mengatakan tentangnya dengan berbangga. Kata Nabi SAW, pada malam ini ada selisih riwayat. Ada yang mengatakan ketika dalam perjalanan pulang daripada peperangan Tabuk. Peperangan yang paling jauh sekali. Subhanallah. Lebih kurang dalam 900 km daripada Madinah.
Sampai Nabi mewajibkan siapa yang nak ikut, siapa yang ikut mestilah ada kenderaan. Tak ada kenderaan tak boleh ikut. Jauh. Jauh tu. Subhanallah. Nanti kita akan sampai bab ni, insya-Allah kita akan terangkan. Jadi ada yang katakan ketika dalam pulang daripada peperangan Tabuk, ada yang kata pulang daripada haji wada'. Subhanallah. Baik. Jadi dikatakan dekat sini adalah pada malam ini aku telah diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada sesiapa pun sebelum aku. Bila kata sesiapa pun sebelum aku, bermakna yang dimaksudkan sini adalah para nabi sebelum aku. Maksudnya adalah para nabi sebelumku. Apa dia katakan sini? Dan aku tidak mengatakannya dengan berbangga. Nabi SAW nak sampaikan kepada kita, nak sampaikan kepada sahabat, nak beritahu jangan ada silap faham jangan ada salah sangka kepada baginda Nabi SAW. Kerana baginda tidak mengatakannya dengan berbangga. Maha suci Allah. Subhanallah. Nabi SAW adalah sebaik-baik makhluk Allah. Sifat-sifat yang tidak baik mustahil ada dalam diri baginda Nabi SAW. Sifat-sifat yang tak baik. Sifat riak ke, sifat ujub ke, sifat sum'ah ke, sifat takabbur ke, sifat dengki ke, insya-Allah definitely tak ada dalam diri baginda Nabi SAW. Jadi kenapa Nabi nak kena cakap juga? Supaya Nabi nak clearkan kita punya mind. Kerana apa yang akan dibawakan, yang akan diterangkan, yang disabdakan Nabi SAW ini, orang boleh salah sangka dengan menyangka bahawa baginda Nabi cakap besar, berbangga dengan kelebihan Nabi SAW. Tak. Allah tidak memberikan sifat tersebut dalam diri Nabi SAW. Subhanallah. Baik. Adapun yang pertama, aku diutus untuk manusia semuanya, iaitu dari zamannya hingga yang akan datang. Adapun setiap nabi sebelumku, maka diutus untuk kaumnya, iaitu untuk setiap manusia yang hidup pada zamannya sahaja atau sekumpulan yang tertentu. Subhanallah. Nabi SAW bersabda apa? Adapun yang pertama, aku diutus untuk manusia semuanya. Apa yang dimaksudkan dengan manusia semuanya? Yang ini daripada zaman Nabi SAW sampai hari kiamat. Semua manusia itu dikira sebagai umat Nabi SAW. Sebab tu Nabi SAW bersabda apa? Bernikahlah kamu. Nabi kata kerana aku berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat, dalam masuk hadis. Kerana aku berbangga dengan ramainya umat aku di hari kiamat. Yang teramai sekali adalah umat Nabi SAW, dan umat yang paling dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah umat Nabi SAW. Kita dapat kelebihan yang umat-umat lain tak dapat. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW, bukan kerana kita. Kita ni tak ada benda lah. Kalau nak cakap kita ni memang tak ada benda. Kalau zaman kita ni lah, saya sendiri cakap salah. Saya sendirilah tak ada benda depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jadi mulianya kita ni semua, jadi dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat lebih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kerana Rasulullah SAW. Sebab tu kita ni terhutang budi besar kepada Nabi SAW. Jadi janganlah kita merasakan bahawa buat apa kita nak rasa sayang kepada Nabi. Pasal Nabi lah kita jadi macam gini sekarang. Pasal kerana Nabi lah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Satu selawat bayar 10 tu umat mana dapat? Umat Nabi SAW. Pengampunan itu diberikan hanya dengan istighfar 3 kali berserta penyesalan. Umat mana dapat? Umat Nabi SAW. Jadi kalau kita bayangkan kita hidup kat umat Nabi Ibrahim AS, umat Nabi Musa AS, subhanallah, perkaranya akan jadi tunggang terbalik. Bukan kerana Allah tak sayang Nabi Musa, tak. Tapi keadaan mereka itu, Allah memang utuskan Nabi Musa itu kepada kaum Bani Israel yang memang sedia maklum bagaimana kedegilan mereka. Sampai Allah rakamkan Al-Quran banyak rewel. Bahasa bukan banyak rewel lah bahasa kita.
Subhanallah. Jadi Allah jadikan kita umat Nabi SAW jadi mulia kerana Rasulullah SAW. Subhanallah. Baik. Adapun setiap Nabi sebelumku, maka diutus untuk kaumnya. Adapun Nabi-Nabi sebelum Nabi SAW, maka mereka semua itu diutus untuk umatnya sahaja, untuk kaumnya sahaja, iaitu untuk setiap manusia yang hidup pada zamannya sahaja atau sekumpulan yang tertentu. Dia tak macam orang kata berpanjangan, tak ada. Jadi setiap Nabi zaman dahulu hanya umatnya dan manusia hidup pada zaman itu. Itulah yang dikira sebagai umat Nabi tersebut. Tapi Nabi SAW umat yang manusia hidup pada zaman Nabi dan manusia hidup setelah kepergian Nabi SAW. Subhanallah. Baik. Adapun yang pertama daripada Rasul itu adalah Nabi Nuh AS. Baginda diutuskan untuk semua manusia yang ada di zamannya. Rasul yang pertama sekali adalah Nabi Nuh AS. Saya kata ni Rasul. Saya tak kata Nabi. Saya kata Rasul. Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh AS yang diutuskan untuk semua manusia yang ada di zamannya. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa tidak ada yang akan beriman dari mereka kecuali yang telah beriman bersamanya, iaitu penghuni bahteranya yang berjumlah 80 orang, 40 lelaki, 40 perempuan, maka Nabi Nuh AS mendoakan untuk selain mereka akan ditimpakan azab. Saya bawakan ini cerita Nabi Nuh AS supaya kita dapat faham bagaimana Nabi Nuh AS itu diutuskan untuk semua manusia yang hidup di zamannya. Apa dia? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Nuh AS, wahai Nabi Nuh, tidak ada lagi yang akan beriman kepada kamu melainkan orang manusia yang telah beriman. Dos yang telah beriman saja yang akan stay beriman. Selain daripada mereka ni, mereka tidak akan beriman. Bermakna Allah dah beritahu Nabi Nuh AS, tak payah lagi nak fikir-fikir lagi. Tak payah lagi nak penat-penat. Kerana selain daripada ini tak akan beriman. Bila ni? Bila sudah hampir dekat masa azab. Bermakna yang ada dalam bahtera. Riwayat mengatakan 40 lelaki, 40 perempuan. Subhanallah. Baik. Maka setelah itu, setelah Allah beritahu pada Nabi Nuh AS, maka Nabi Nuh berdoa maka Nabi mendoakan agar diturunkan azab untuk selain daripada mereka. Selain daripada mereka ni siapa? Mereka yang telah beriman. Jadi kalau Nabi Nuh AS Nabi Nuh AS tidak diutuskan untuk manusia semuanya, maka Nabi Nuh tidak akan mendoakan untuk selain daripada mereka. Doa Nabi Nuh ni selain daripada mereka. Manusia-manusia yang selain daripada mereka ni semua habiskan ya Allah. Bahasa kita lah. Habiskan ya Allah. Tu bahasa kita. Subhanallah. Dan itu nak menunjukkan bahawa Nabi Nuh AS mendoakan untuk selain daripada mereka. Maka datanglah taufan yang dengannya hancur semua penduduk bumi. Kerana doa Nabi Nuh AS, maka datanglah taufan, banjir yang besar yang menghancurkan semua penduduk bumi. Subhanallah. Baik, dia kata kat sini, kalaulah tidak Nabi Nuh AS diutuskan kepada semua manusia, maka baginda pasti tidak akan doakan untuk mereka ditimpakan azab kerana kesalahan mereka menyembah berhala. Subhanallah. Kalaulah Nabi Nuh AS tidak diutuskan untuk semua manusia, dan tentu Nabi Nuh AS tidak akan mendoakan agar selain daripada yang beriman itu ditimpakan azab kerana telah menyembah berhala. Mesti Nabi Nuh akan cakap, ya Allah, ini sebahagian daripada umat aku ni, sebahagian mereka ni, mereka degil ya Allah, maka timpakan azab untuk mereka. Tak, Nabi Nuh tak doa macam gitu. Nabi Nuh doakan apa? Ya Allah, selain daripada mereka yang beriman, kau hancurkan mereka ya Allah. Nampak? Beza doa dia. Jadi doa Nabi Nuh AS menunjukkan
bahawa Nabi Nuh AS diutuskan untuk semua manusia yang hidup pada zaman baginda alaihi salam. Baik. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, Allah berfirman, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Bermakna kami tidak akan mengazab sesebuah kaum sehingga sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi bermakna kami tidak akan mengazab manusia melainkan setelah didatangkan rasul dan mereka masih lagi ingkar. Bermakna Allah tidak akan mengazab sesuka hati, tidak. Tapi kerana keingkaran mereka, kerana kezaliman mereka, kerana mereka syirikkan Allah, menduakan Allah, menyembah berhala. Subhanallah. Jadi ayat ini pun menunjukkan bahawasanya para nabi dan rasul itu hanya diutuskan untuk manusia yang hidup pada zamannya sahaja. Subhanallah. Baik, ada ulama pula mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Nabi Nuh AS sebagai rasul yang pertama adalah rasul yang pertama yang diutus buat penyembah berhala. Yang dimaksudkan bahawa Nabi Nuh AS rasul yang pertama adalah rasul yang maksudnya adalah rasul pertama yang diutuskan buat penyembah berhala. The first rasul to be sent to those yang menyembah berhala. Kerana apa? Kerana penyembahan berhala bermula pada zaman Nabi Nuh AS. Kerana penyembahan berhala bermula pada zamannya Nabi Nuh AS. Subhanallah. Baik. Baik. Dan perkara ini tidak bercanggah dengan pendapat yang mengatakan bahawa Nabi Adam AS itu adalah rasul yang pertama. Dia tidak bercanggah kerana Allah mengutusnya untuk anak-anaknya agar beriman dengan Allah Ta'ala dan mengajarkan syariatnya. Walaupun Nabi Nuh AS itu dikenali sebagai rasul yang pertama, ia tidak bercanggah dengan pendapat yang mengatakan bahawa Nabi Adam AS itulah Nabi dan rasul yang pertama. Kerana Nabi Adam AS diutuskan untuk anak-anaknya agar menjadi orang-orang yang beriman, agar mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang mengatakan bahawa rasulnya Nabi Adam AS itu diutuskan untuk isterinya. Isterinya Hawa di syurga. Subhanallah. Kerana dalam syurga itu kan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Adam AS agar diberitahukan kepada isterinya Siti Hawa alaihissalam agar tidak mendekati pohon. Kan? Jadi Allah pass the message to Nabi Adam pass the message to isterinya. Jadi nak menunjukkan bahawa itu pass the message, itu namanya perbuatan rasul. Subhanallah. Dia mengatakan itulah maksudnya kenapa Nabi Adam AS dikenali juga sebagai rasul dan nabi yang pertama. Baik. Maka dengan ini jelaslah bahawa Nabi Nuh AS diutus untuk manusia di zamannya dan tidaklah seperti umumnya dakwah baginda Nabi SAW. Dengan dibawakan cerita Nabi Nuh AS ini, jelaslah pada kita bahawa bagaimana para nabi dan rasul terdahulu mereka hanya diutuskan untuk umatnya dan manusia yang hidup di zamannya sahaja. Berbeza dengan Nabi SAW di mana dakwah Nabi itu bersifat umum. Semua manusia dan manusia yang akan datang, semuanya itu adalah daripada umat baginda Nabi SAW. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung bab masih lagi berkenaan dengan hadis yang kita baca tadi. Diberikan aku pada malam ini 5 perkara yang tidak diberikan oleh seseorang pun sebelum aku. Maksudnya itu adalah para nabi. Kita akan sambung penghuraian hadis ini insyaAllah pada minggu hadapan. InsyaAllah. Kita baca surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.